Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita menyambung kembali pembelajaran tadabbur ringkas surah Ar-Rahman, yang mana kita pada pagi ini akan membaca ayat yang ke-60, muka surat 40 dalam nota. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان Terjemahan ayat, hal jazaa'ul ihsan, bukankah tidak ada balasan bagi amalan yang baik, illal ihsan, melainkan mendapat balasan yang baik juga. Ayat ini adalah ayat yang menjadi penutup. Ayat 2 terakhir menjadi penutup kepada nikmat ganjaran syurga kelas yang pertama, yang mana ayat ini Allah mengatakan tak ada mana-mana kebaikan yang dilakukan melainkan yang membuat kebaikan itu sudah pasti akan mendapat kebaikan juga. Kita lihat apa yang diulas oleh Al-Imam Ibn Kathir. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah menjelaskan, tidak ada balasan bagi orang yang berbuat al-ihsan di dunia ini kecuali di hari akhirat dia pasti akan mendapat al-ihsan. Baik, tuan-tuan, kalau kita tengok perkataan al-ihsan, al-ihsan ni kita banyak menemukan al-ihsan waktu kita belajar surah Yusuf yang sebelum daripada ini. Kan kita selalu jumpa ayat yang Allah mengatakan minal muhsinin, daripada orang yang melakukan keihsanan. Okey, perkataan ihsan dia diambil daripada perkataan hasan. Hasan apa hasan? Hasan maknanya baik. Hasanah, itu yang dipanggil perkataan hasanah, baik. Lawannya sayyi'ah, iaitu buruk. Apabila Allah gunakan perkataan al-ihsan, membawa maksud baik yang dilakukan itu adalah benar-benar adalah kebaikan. Baik, tuan-tuan, sebelum kita pergi kepada pengajaran ayat, izinkan saya untuk menerangkan beberapa bentuk ataupun ciri balasan yang Allah akan memberi kepada manusia yang melakukan keihsanan. Ada 3 ciri. Maklumat ni tidak ada di dalam nota yang diberikan kepada tuan-tuan perempuan, namun tuan-tuan perempuan boleh membuat sedikit catatan. Apabila bincang tentang macam mana Allah nak berlaku ihsan kepada orang yang membuat ihsan, ada 3 ciri, kata Al-Imam, kata Dr. Wahab Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Yang pertama, ciri pertama, apabila Allah membalas kebaikan di dunia itu, di hari akhirat balasan yang Allah berikan tiada lagi kita perlu
bersusah payah untuk melakukan sebarang tanggungjawab. Maksudnya nanti di hari akhirat, apabila berada di dalam syurga, tak perlu lagi nak buat apa-apa supaya dapat balasan. Macam kita sekarang, kita perlu solat supaya dapat balasan. Kita perlu baca Quran supaya dapat balasan. Di hari akhirat, Allah memberi balasan tanpa kita perlu berbuat apa-apa. Ini adalah ciri yang pertama. Kita tak perlu lagi di hari akhirat, tak perlu lagi solat, tak perlu lagi nak berzakat, tak perlulah. Kerana di hari akhirat adalah hari Allah memberikan balasan. Okey, yang kedua, ihsannya Allah ni, kita boleh minta apa saja yang kita inginkan. Tuan-tuan nak apa pada Allah, Allah akan beri. Jiwa nak apa, perasaan nak apa saja Allah akan berikan. Yang kedua ni saya akan terangkan nanti dengan beberapa ayat Quran. Ketiga-tiga perkara ini. Dan yang ketiga, cara Allah memberi balasan kepada orang yang membuat kebaikan di dunia, Allah akan bagi lebih daripada apa yang dia inginkan. Dahlah apa yang diinginkan tuan-tuan akan dapat, tetapi Allah akan bagi lebih daripada apa yang tuan-tuan inginkan tu. Dan tuan-tuan tak sangka, rupanya ada lebih bagus daripada apa yang kita inginkan. Okey, tiga-tiga ciri ni sebenarnya kita dah pernah lalui ayat-ayat dalam surah Yasin. Ada maklumat tu. Dalam surah Sajadah ada ayat tu. Okey, jadi kita tengok ayat-ayat tersebut. Okey, antaranya kalau buka dalam suratul Hijr ayat nombor 48. Okey, yang ni saya minta maaf sebab ini ayat yang tak ada dalam nota, tapi seperti yang saya maklumkan pada tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan dapatkan buku esok, insya-Allah saya bawa buku syurga. Dalam tu ada maklumat tentang syurga ini sebenarnya apa yang Allah nak bagi kepada kita, apa gambaran dia. Antaranya Allah kata apa? Okey, dalam surah Al-Hijr ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Dalam syurga Allah mengatakan mereka tidak akan merasa sebarang susah payah. Dalam syurga Allah takkan bagi sedikit pun kita mengalami kepayahan. Tidak akan ada. Tuan-tuan tak perlu nak berpenat-penat. Tidak ada istilah itu apabila berada di dalam syurga. Tapi dekat dunia kenalah berpenat-penat. Kalau nak berehat dengan sebenar-benar rehat, kalau tak nak dapat penat, tunggu di hari akhirat. Di syurga Allah akan bagi. Okey, tengok dalam surah Yasin. Kita pernah jumpa ayat ni, ayat yang ke-57. Ayat ni dalam Al-Quran muka surat 444. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Tengok yang hujung tu, wa lahum ma yad'un. Mereka akan dapat macam-macam buah dalam syurga dan mereka akan beroleh apa saja yang diingini. Tuan-tuan nak apa? Bagi tahu. Dalam syurga Allah akan beri. Allah dah janji dah. Dalam surah Yasin. Okey, ada satu lagi ayat. Dalam surah Fussilat ayat 31. Allah mengatakan walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Allah kata kamu akan dapat apa yang diingini oleh nafsu kamu. Okey, jiwa kita nak apa? Nafsu kita nak apa? Allah akan bagi. Bahkan kata Allah, walakum fiha ma tad'un, dan kamu akan dapat apa yang kamu minta. Hebat tuan-tuan. Nikmat syurga.
Okey, masa dekat dunia kita ada pantang larang. Ada benda yang ada benda yang Allah tak benarkan. Kalau ikut nafsu kita, habis hidup kat dunia. Lepas tu kita kena lawan dia. Tapi di akhirat, nafsu ingin apa? Nak apa? Allah janji Allah akan berikan. Dan satu lagi ayat untuk bagi semangat untuk meneruskan amal-amal kebaikan di dunia. Jangan putus asa, jangan rasa terbeban. Biar buat sekuat yang mana, buat semampu yang mungkin. Dalam surah Az-Zuhruf ayat nombor 71, Allah mengatakan wa fiha ma tashtahil anfus wa taladzul a'yun. Dalam syurga disediakan segala yang diingini oleh hati dan yang sedap dipandang oleh mata. So ayat-ayat ni sebenarnya kalau kita nak cerita tentang apa itu syurga, maka kita boleh ambil ayat-ayat ini untuk kita katakan, oh syurga ni apa saja yang kamu inginkan kamu akan dapat. Itulah syurga. Bahkan kata Allah, kamu akan melihat sesuatu yang sedap dipandang oleh mata. Macam kita cerita, Allah cerita pokok yang dahan-dahan dia zawata afnan. Pokok dahan dia, pokok tu saja tidak membosankan untuk tengok, sehingga dahan-dahan dia berwarna-warni. Bahkan bidadari itu pun Allah kata umpama apa? Yaqut wal marjan. Apa lagi? Allah akan bagi nikmat. Hatta nanti kita belajar dekat surah Waqiah, InsyaAllah lepas ni kita belajar surah Al-Waqiah Habizur Rahman. Hatta kan Allah takkan bagi telinga ni dengar perkara yang tidak menyenangkan. Allah akan pastikan matanya, hatinya, telinganya, semua itu sempurna. Tapi dalam syurga lah. Okey. Ciri yang ketiga yang kita sebut tadi tu kan, yang kita tak sangka, rupanya kita minta seperti ini tapi Allah bagi lebih lagi. Kenapa? Kerana sifat syurga ini dalam surah As-Sajadah, ni ayat yang kita pernah baca sebelum ni, ayat 17, Allah mengatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Allah kata tak ada seseorang pun yang dia tahu sebenarnya apa yang telah Allah rahsiakan untuk mereka. Memang kita belajar, Allah sediakan buah-buahan, Allah bagi macam-macam. Memang dekat dunia kita dengar, tapi di hari akhirat kita sebenarnya akan dapat kejutan yang lebih daripada apa yang kita tahu. Sebab Allah kata itu adalah rahsia untuk mereka. Sebab tu ada satu hadis kursi. Kita jangan bimbang, hadis kursi ni, ayat Quran tadi itu ada dekat dalam nota surah Sajadah. Nabi pernah kata apa? Allah Ta'ala berfirman, Allah mengatakan, aku telah sediakan kepada hamba-hambaku yang saleh ma la ainur ra'at, yang nikmat itu dia tak pernah tengok pun, wala udhunun sami'at, yang tak pernah dia dengar pun, wala khatara ala qalbi bashar, dan tak pernah terlintas di hati dia pun. Walaupun dekat dalam syurga kita minta kan terlintas dekat hati kita, tapi Allah bagi lebih lagi apa yang terlintas di dalam hati kita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan dan puan, ini di antara ciri Allah itu memberi balasan kepada para hambanya yang melakukan kebaikan di dunia. Sebab tu dekat dunia buatlah kebaikan semampu yang mungkin, sebanyak mana yang boleh. Dan yang pastinya nikmat itu tidak akan putus dan dia akan kekal buat selama-lamanya. Maka kita letak satu ayat lain dalam surah Hud ayat nombor 108. Allah mengatakan nikmat yang Allah beri itu apa sifatnya? Ata'an ghaira majzuth.
Allah mengatakan nikmat itu yang tidak putus. Baik, tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dengan pengajaran ayat. Ada dua daripada ayat tadi. Nombor satu, semua kebaikan pasti ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu jangan bimbang. Ayat yang ke-59 ni pegang baik-baik, ingat baik-baik, simpan dia elok-elok dalam sanubari dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dekat dunia ni kadang-kadang kalau kita mengharapkan balasan daripada manusia, akhirnya akan membawa kepada apa? Membawa kepada kekecewaan. Orang tak ucap terima kasih, kita rasa dah kecil hati, kan? Kita dah buat banyak kebaikan, kita harap orang balas, Allah tak, mereka mengecewakan. Sebab tu ada orang boleh jadi murung, boleh jadi tekanan. Sebab apa? Sebab orang di sekelilingnya tidak memberikan penghargaan. Orang tak appreciate kita ni. Sebenarnya tuan-tuan, Allah akan appreciate tuan-tuan. Percayalah, ambil ayat yang ke-50 tadi. Walaupun manusia ni tuan-tuan beri dia kebaikan, dia tak cakap terima kasih pun tak apa. Tapi siapa yang akan berterima kasih kepada kita? Punya Allah. Kita dah belajar dekat dalam surah Al-Insan. Wa kana sa'yukum mashkura. Allah pasti akan mensyukuri, berterima kasih kepada hamba-nya. Sebab tu buat apa pun kebaikan, jangan harap manusia balas. Kadang-kadang ibu bapa dah susah payah untuk anak-anak dia, tiba-tiba anak-anak dia lupa kat dia. Dia ungkit balik daripada A tu, daripada dia lahir tu sampai kata macam tu. Sebab apa? Sebab kita harapkan orang kat sekeliling kita balas apa yang kita buat. Bertahun-tahun dia buat kerja sukarelawan contoh, tapi nama dia tak ada naik sebagai calon contoh. Orang tak ingat dia, orang lupa dia. Sebenarnya dia tersalah anggap, dia tersalah. Rupa-rupanya dekat dunia ni buat kebaikan, pasti ada yang takkan lupa. Siapa dia? Ucapannya adalah Allah. Allah melihat apa yang hamba dia buat. Sebab Allah mengatakan hal jazaul ihsani illal ihsan. Dan pengajaran yang kedua, Allah Ta'ala adalah sebaik-baik pemberi balasan. Seperti tiga ciri yang telah pun saya sebutkan tadi setelah menerangkan ayat yang ke-59. Tuan-tuan, pegang ayat ni, ingat ayat ni sampai bila-bila. Kadang-kadang orang yang paling dekat dengan kita tak hargai kita. Siapa antaranya? Mungkin suami, mungkin isteri, mungkin anak-anak, mungkin adik-beradik, mungkin kawan-kawan kita di sekeliling, kan? Tak apa, Allah pasti memberikan balasan. Dalam buku amal kita tertulis pada tarikh sekian dan sekian, bila, di mana, apa kebajikan yang dia buat. Jangan harapkan daripada manusia apa-apa. Seperti mana kita belajar dalam surah Al-Insan sebelum ni, masih ingat tak? Kalau memberi orang makan, sifat al-abrar macam mana? Dia kata apa? Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Orang yang ditakut tentang hari akhirat ini, apabila diberi makan, dia cakap apa? Kami memberi makan ini bukan nak dapat ucapan terima kasih, bukan juga nak dapat sebarang balasan. Itu yang benar. Okey, kita masuk ayat yang ke-60. Disebabkan ayat yang ke-59 tadi merujuk kepada macam mana besarnya balasan yang Allah beri kepada orang yang buat kebaikan, maka Allah mengajak kepada kita supaya kita mensyukurilah akan nikmat itu. Maka kita baca ayat yang ke-60 ini, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu hendak dustakan? Baik tuan-tuan, tuan boleh baca apa yang diulas oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Kalau dalam nota, dia berada pada halaman yang ke-41. Kenapa jadi nikmat? Balasan yang Allah nak beri itu, insya-Allah nanti kita akan kupas sedikit lagi kupasan ayat yang ke-60 ini pada hari yang berikutnya. Kita dapat pengajaran daripada ayat ini ialah apa? Tentang nikmat balasan bagi setiap kebaikan yang Allah berikan. Sebab apa tuan-tuan? Kerana kalau ikut apa yang kita buat dengan apa yang Allah balas, sebenarnya tak setimpal pun. Betul tak? Kita solat ni dengan apa yang Allah balas tu sebenarnya tak boleh disamakan. Bukan bermaksud kita buat amal 8 jam mesti bayar ikut 8 jam, diberi balasan 8 jam. Ikut kita buat ni pun sebenarnya, kenapa kita kata tak senilai pun Allah bagi. Maksudnya Allah bagi tu nilai lah, tapi kita buat tu sebenarnya tak patut dapat pun banyak tu. Sebab apa? Tuan-tuan boleh datang ke masjid, siapa izin? Allah izin. Guna nikmat sihat dia, guna nikmat tulang belulang dia, guna nikmat apa, nyawa dia, guna nikmat apa, bumi dia, guna apa yang bukan Tuhan punya. Semuanya sebab Allah. Tiba-tiba kita kata, saya buat ni, saya nak ini. Itu memang tak. Tetapi disebabkan Allah ini Tuhan yang maha memberikan kurniaan, Tuhan yang luas memberikan kebaikan, maka Tuhan akan balas apa yang kita buat lebih daripada apa yang kita lakukan. Oleh kerana itulah Allah menuntut kepada kita supaya mensyukuri akan nikmat. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Baik, insya-Allah esok kita akan sambung lagi. Kita akan masuk kepada syurga kelas yang kedua. Ayat yang ke-60, ayat yang ke-62 insya-Allah. Kita jumpa keesokan paginya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.